Okey, kita baca sikit buku solat Bulughul Maram. Kita sambung muka surat 36 Kitabus Salat bab al-azan. Bab al-azan. Okey, bab yang ketiga muka surat 36. Definisi azan. Definisi azan. Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk memaklumkan masuknya waktu salat fardu dan menyuruh orang Islam supaya berkumpul untuk mengerjakannya di masjid. Jadi azan dari segi bahasa ialah satu pemakluman untuk memberitahu masuk waktu solat. Sebab itulah bila masuk waktu je terus azan. Kadang-kadang orang ada kuliah maghrib kan, ustaz mengajar, kemudian dah masuk isya dia tak azan. Habis mengajar setengah jam baru azan. Salah tu. Sebab tujuan azan nak bagi tahu masuk waktu. Waktu dah masuk lama dah. Kamu kenapa dah lewat kan? Bila lewat tak payah azan. Yang terbaiknya ialah bila ustaz ada kuliah maghrib, bila masuk waktu isya berhenti dan bagi laluan untuk azan. Sebab tujuannya tepat, nak bagi tahu waktu dah masuk. Jangan dah 1 jam dah masuk waktu baru azan. Firman Allah Ta'ala, wa azanu minallahi wa rasulihi ila nasi yaumal hajjil akbar. Maksudnya, dan ini adalah azan. Dalam ayat ini surah At-Taubah, ayat yang ketiga, Allah guna perkataan azan. Makna dia apa dah? Pemberitahuan ataupun pemakluman. Dan inilah satu pemakluman. Jadi azan itu sebenarnya pemberitahuan ataupun pengisytiharan daripada Allah dan Rasul kepada umat manusia pada hari haji yang akbar. Haji akbar ni sebenarnya haji akbar ialah hajilah, bukan haji yang wukuf pada hari Jumaat. Adapun haji wukuf pada hari Jumaat dikatakan haji akbar, itu tidak ada dalil. Bahkan ulama kata haji akbar ialah haji, adapun haji yang kecil ialah umrah. Haji yang kecil adalah umrah, haji yang besar ialah haji. Dari sudut syarak pula, azan ialah gabungan perkataan tertentu untuk mengetahui masuk waktu solat fardu, atau boleh didefinisikan sebagai pemberitahuan waktu solat dengan lafaz tertentu. Dalil pensyariatan dan hukum azan. Apa dalil azan tu disyariatkan? Azan disyariatkan melalui Al-Quran, dalil daripada Quran dan juga sunnah dan ijma'. Ia amat dituntut dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu daripada syiar Islam. Sebab itulah Nabi bila nak serang mana-mana tempat, Nabi tunggu waktu subuh. Kenapa Nabi tunggu waktu subuh? Sebab Nabi nak dengar azan. Kalau tempat tu tak ada azan, itu tanda tempat tu orang kafir, penduduknya orang kafir. Sebab kalau orang Islam mesti ada azan. Sebab azan adalah syiar Islam. Hal ini disebabkan ia mempunyai banyak kelebihan dan pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa iza nadaitumu ilas salah wa iza nadaitum ilas salah. Surah Al-Ma'idah. Dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan solat. Okey, itu ayat Quran. Dalil ayat Quran yang mensyariatkan azan. Dalil daripada hadis. Terdapat banyak hadis yang membicarakan mengenai pensyariatan azan. Antaranya ialah hadis an Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli wa iza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum waliya'ummukum waliyu'ammikum akbarukum. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu katanya,
Rasulullah SAW bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan apabila tiba waktu solat, hendaklah salah seorang daripada kamu melaungkan azan, dan yang lebih tua dalam kalangan kamu hendaklah menjadi imam. Okey, antara pengajaran daripada hadis ni, Nabi nak beritahu apa? Pertama, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi solat ni tak boleh sembarangan, tak boleh nak ikut orang, tak boleh nak ikut ulama, bahkan tak boleh nak ikut sahabat. Sebab Nabi bagi arahan khusus. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Nabi tak kata sebagaimana kamu lihat aku solat dan Abu Bakar solat. Tak. Mesti tengok Nabi sahaja. Okey, sekarang Nabi dah wafat. Macam mana kita nak tengok solat Nabi? Iaitu melalui hadis-hadis yang sahih. Sebab itulah, kalau berdasarkan hadis ni, kalau solat kita tak sama dengan solat Nabi, antara sebab solat kita tak khusyuk. Mana mungkin solat kita khusyuk, sedangkan solat kita tak betul. Mana mungkin solat kita betul, sedangkan solat kita tak sama dengan contoh yang terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pelajar tanya, boleh tak dia baca Fatihah 2 kali dalam solat kan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi tak baca 2 kali. Boleh tak dia baca doa sebelum ketika waladdallin amin? Dia baca doa tertentu. Tak boleh sebab Nabi tak baca. Jadi kita wajib wajib kita pastikan solat kita sama dengan solat Nabi dengan cara apa? Dengan kita belajar melalui hadis-hadis yang sahih. Sekarang banyak buku-buku berkenaan dengan solat cara Nabi SAW. Saya pun ada tulis solat mengikut sunnah Nabi SAW. Dan banyak lagi di kedai-kedai. Jadi pastikan solat kita selari dengan cara Nabi. Bahkan kita banyak solat. Ramai orang solat, dia belajar daripada kecil lagi, sama ada di sekolah ke ataupun dengan wapak, tak sama dengan apa yang diajar oleh Nabi. Kadang-kadang yang dalam buku pun tak sama. Saya bagi contoh lah, cara angkat takbir kan. Cara angkat takbir pun kadang-kadang tak sama. Nabi kalau angkat takbir, tapak tangan Nabi buka, kemudian sama paras dengan bahu ataupun sama paras dengan telinga. Bukan tinggi sangat, bukan rendah sangat. Dan bila Nabi angkat tangan, Nabi letak tangan, selepas Nabi angkat tangan bertakbir, Nabi letak tangan di dada. Bukan di perut ataupun bukan di bawah. Kadang-kadang rukuk kan. Kalau kita tengok ramai orang rukuk dalam masjid ketika solat berjemaah ataupun ketika solat sunat, ramai yang rukuknya tak sama dengan rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi bagi amaran dalam satu hadis yang sahih, asraqun nas allazi yasriqu fi salatihi. Pencuri yang paling jahat ialah yang mencuri ketika dalam solat. Jadi sahabat bertanya, kaifa yasriqu wa huwa fi salah? Bagaimana dia mencuri sedangkan dia dalam solat? Nabi kata, allazi la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Pencuri yang paling jahat ialah yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Berapa ramai yang rukuk menjunam kan? Ataupun naik macam tu. Dan Nabi kalau rukuk, lurus je daripada kepala sampai ke punggung. Lurus. Sehingga dikatakan kalau letak air dalam gelas yang penuh dengan air, letak di belakang Nabi yang rukuk, air itu tak akan tumpah. Maknanya Nabi betul-betul lurus belakangnya. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Dan kata Imam Syafi'i, mana-mana solat yang tak lurus belakangnya ketika rukuk, solatnya boleh batal. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Menunjukkan Imam Syafi'i nak pastikan bahawa orang yang mendakwa bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri nak pastikan kamu solat mesti sama dengan Nabi, bukan sama dengan Imam Syafi'i. Jadi belakang ketika rukuk kena lurus, jangan jatuh, jangan angkat. Jadi kena belajarlah. Okey, kemudian yang kedua Nabi nak beritahu pada hadis ni. Bila masuk waktu salat, hendaklah melaungkan azan. Disunatkan melaungkan azan. Walaupun kita duduk di hutan ke apa ke, kalau ramailah. Disunatkan melaungkan azan. Siapa ni? Nabi kata ahadukum. Siapa-siapa saja boleh laungkan azan. Balik ke tak balik ke, budak kecil ke, silakan. Sebab azan dia bukan seperti imam. Azan siapa-siapa boleh melaungkan azan, kecuali wanita.
Yang ketiga, Nabi nak bagi tahu wal yu'ammikum akbarukum. Tapi bila dah laungkan azan, kemudian salat sunat qabliyah, bila nak salat Nabi bagi syarat. Bila nak jadi imam, bukan semua orang boleh jadi imam. Kalau muazzin, semua orang boleh jadi muazzin kecuali wanita, tapi kalau nak jadi imam, akbarukum. Akbarukum di sini diterjemah orang yang lebih tua. Tapi dalam hadis yang lain Nabi kata ya ummukum aqra'ukum lil Quran. Hendaklah menjadi imam di kalangan kamu orang yang paling hafal dan faham Al-Quran. Jadi imam tak boleh sebarangan. Kalau orang tu baca Quran pun tak betul, kemudian hafal pun tak banyak, yang ni pula hafal lebih banyak, kena dahulukan dia. Kena dahulukan dia. Itu kelebihan orang menghafal Quran. Orang hafal dan faham Al-Quran. Kelebihannya apa? Pertama, kalau salat kena dahulukan dia. Kalau mati, katalah mati ditanam dalam satu kubur. Contohlah mati syahid kan. Nabi bagi syarat. Yang mana kena masuk dulu? Yang paling banyak hafal Al-Quran. Itu kelebihan orang yang hafal dan juga faham Al-Quran. Tapi sekarang kita tengok kan imam-imam kat negara kita lah. Kadang-kadang bacaan pun tak betul, tajwid pun tak betul. Sedangkan yang kat belakang dia ada hafiz. Bacaan lagi cantik. Tapi sebab peraturan, yang di belakang tak dilantik sebagai imam, yang tu dilantik. Jadi kadang-kadang kita terpaksa ikut peraturan yang kadang-kadang merugikan kita. Sebab tu imam, nak pilih imam bukan ikut syarat kita, tapi ikut syarat yang Nabi bagi. Orang yang paling mahir baca Quran, orang yang paling banyak hafal Quran, orang yang paling alim tentang ilmu Al-Quran. Okey, umat Islam juga sepakat tentang pensyariatan azan dan menjadikannya sebagai syiar Islam. Azan dianjurkan ketika hendak mendirikan solat fardu sahaja, sama ada solat tunai ataupun qada. Jadi azan ni disunatkan untuk solat fardu saja. Solat selain pada tu tak disunatkan azan. Contoh nak solat tarawih tak perlu azan. Nak solat hari raya tak perlu azan. Nak solat duha ataupun witir tak perlu azan. Imam An-Nawawi berkata tidak dianjurkan azan selain daripada solat fardu. Menurut pandangan jumhur ulama, majoriti ulama dalam kalangan salaf dan khalaf. Berdasarkan dalil di atas, ulama menyatakan bahawa hukum azan ialah fardu kifayah. Hukum azan adalah fardu kifayah. Mana kalau satu masjid dah ada orang melakukan azan, tak perlu lagi orang lain melakukan azan. Ia bermakna itu suatu kewajipan yang amat dituntut ke atas sesuatu kelompok masyarakat, lebih-lebih lagi di setiap masjid yang didirikan solat 5 waktu dan solat Jumaat. Ia bermakna tuntutan azan itu terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kelompok masyarakat tersebut. Bagi individu pula, ia merupakan sunat ain. Ataupun dengan kata lain, pahala sunat diperolehi apabila seseorang itu melakukan azan. Secara umum, azan fardu kifayah. Kalau seorang buat, yang lain tak wajib. Tapi yang buat tu pula hukumnya apa? Sunat. Makna siapa yang melakukan azan dia akan dapat pahala. Bahkan kelebihan azan akan diberitahu nanti ya. Kelebihan orang yang melakukan azan akan disebut dalam hadis yang berikut. Okey, 5 persoalan. Wanita disunat tak azan sesama mereka? Azan hanya wajib ke atas kaum lelaki sahaja, tidak ke atas kaum wanita. Sabda Nabi SAW, laisa 'ala nisa'i azanun wala iqamah. Hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis sahih. Maksudnya tidak diwajibkan ke atas wanita azan dan iqamah. Jadi wanita ni azan pun tak disunatkan, iqamah pun tak disunatkan. Jadi kalau sama-sama wanita nak salat, tak payah qamat, terus salat je. Azan juga disyariatkan sama ada ketika bermukim dan juga bermusafir. Kalau kita musafir, kita duduk satu tempat dan ada 2-3 orang, disunatkan juga melakukan azan. Sementara lafaz azan yang terpilih adalah 15 kalimah, sebagaimana yang akan disebut dalam hadis yang berikut. Okey, kita cukup setakat tu. Nanti kita akan sambung hadis pertama dalam bab azan, iaitu hadis yang ke-158. Wallahu a'lam.